bulan Ramadan yang mana lebih baik, sama ada kita khatam Quran atau baca dan tadabbur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana yafqahu aqwalana yafqahu aqwalana. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan, kita bertemu kembali di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Jadi tuan-puan, hari ini kita bersama dengan saya, Dia Muhammad Ashraf, selaku hos anda pada hari ini, dan tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Yang merupakan timbalan pengarah Hal Ehwal Pelajar Pusat Bahasa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebelum kita teruskan, saya nak ajak tuan-puan, jangan lupa tekan button share, tekan button follow. Follow platform kami di My Bedah Hadis. Kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Twitter dan kita ada Facebook. Jangan lepaskan peluang anda untuk kita faham hadis mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari dalam episod yang baru. Hari itu kita pergi kepada Nuzul Al-Quran. Dan hari ini kita nak faham tentang kelebihan faham dan amal Al-Quran. Baik Ustaz, sebelum saya teruskan, izinkan saya nak baca hadis sikit. Sila. InsyaAllah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 5027. Baik Ustaz, kita dah masuk kepada hari ini, kita nak faham Al-Quran itu apa. Jadi bila kita baca tentang hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kita nak tahu apa maksud belajar Al-Quran, dan kita nak tahu juga adakah kita belajar semata-mata tajwid Quran ataupun kita nak faham tentang erti dan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali sebelum kita pergi lebih jauh, hadis ini kita kena tengok pada zaman Nabi, ketika Nabi ucapkan hadis ini, Al-Quran adalah satu-satunya sumber dan juga punca ilmu. Masa itu tak ada lagi sirah, fiqh, hadis, tak ada. Betul. Jadi Al-Quran tu kita boleh katakan sebagai punca segala ilmu. Ilmu hadis ke, fiqh ke, sirah dan sebagainya berpunca pada Al-Quran. Jadi seolah-olahnya kalau kita kata, Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran, umpama dia belajar semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Begitu. Lepas tu wa'allamah, dan ajarkan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Tapi kalau kita bercakap begitu, dia seakan terlalu idealistik lah. Macam mana nak memahami Al-Quran dengan segala cabang-cabang bidang ilmunya lalu nak disebarkan. Sedangkan kemampuan itu hanya dimiliki oleh mujtahid, orang yang sampai darjat mujtahid. Tapi kalau kita nak mudahkan bahasanya kepada orang awam, pada zaman ini bolehlah kalau kita nak katakan, yang dikatakan sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran tu, masuk belajar, mula-mula sekali saya boleh katakan tajwid Al-Quran. Sebab ia tu macam kita kata entrance, pintu masuk. Pintu masuk pada Al-Quran. Sebab Al-Quran dia bukan teks Arab yang biasa. Betul. Dia adalah kalamullah, perkataan Arab yang mesti dibaca dengan kaedah-kaedah tajwid tertentu. Contoh, saya mengajar UAE, biasa jumpa murid Arab ni, dia orang cakap tak ada dengung. Tak ada dengung, tak ada qalqalah. Contoh, aina tadhhab. Bukan kata aina tadhhab, dia ada qalqalah. Tak ada. Maksudnya Al-Quran tu perlu dibaca mengikut satu kaedah baca yang tertentu yang diajar, diwariskan oleh Nabi Jibril kepada Nabi dan kepada kita semua. Itu peringkat asas. Kemudian untuk pergi lebih lanjut lagi, kita boleh katakan apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Contoh, saya ingat Ustaz pun belajar di bidang tahfiz. Jadi kalau bidang tahfiz ni berkaitan dengan Al-Quran banyak. Ulumul Quran. Bawah ulumul Quran tu ada macam-macam. Ada amsal, ada muhkam mutasyabih. Satu cabang daripadanya. Contoh fawasil, dhabtul Quran. Lagi
tafsir pun duduk bawah ulumul Quran. Betul. Jadi kalau saya nak katakan, kita belajar baca Al-Quran dengan betul tajwid, kemudian selepas itu kita mengorak langkah untuk belajar ilmu-ilmu dalam ilmu-ilmu Al-Quran seperti tafsirnya, Dhabatul Quran, Fawasil Rassam dan sebagainya. Cuma kalau saya nak katakan yang lebih relevan lah dengan kita sekarang ni, kita belajar tajwid dan kita belajar juga tadabbur ataupun tafsir untuk lebih kita memahami Al-Quran. Dan jangan kita tahu seorang kita ya. Kita kena panjangkan benda tu kepada orang lain. Dan galakan Nabi dalam hadis ini sebenarnya Nabi nak supaya semua orang faham Al-Quran. Dan Al-Quran kalau saya nak katakan, Al-Quran ni untuk semua. Hatta kepada yang bukan Islam pun. Allah. Hatta orang bukan Islam pun kita kena explain Al-Quran tu macam mana. Sebab Al-Quran ni, kalau baca surah Yunus, surah 10 ayat 57, Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dia kata manusia, bukan wahai orang beriman. Bila sebut Allah sebut manusia, Allah kata qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, sampai habis ayat. Telah datang kepada kamu pelajaran daripada Tuhanmu Al-Quran. Jadi Al-Quran ni untuk semua. Kita belajar dan kita ajarkan. Even kalau kita jumpa kawan kita yang bukan Islam pun tak jadi masalah untuk kita kadang-kadang lontarkan idea daripada Al-Quran. Mudah-mudahan itu menjadi benih yang membuka pintu hidayah kepadanya satu hari nanti. Masya Allah. Maksudnya Al-Quran ni bukan umumnya kepada umat Islam saja. Mereka yang bukan Islam pun boleh juga belajar Al-Quran. Dan syifa'ul lima fis sudur yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Baik Ustaz, dalam hadis ni juga disebutkan tentang wa'allamahu, iaitu pengajar Al-Quran. Jadi apa maksud sebenar mengajar Al-Quran ni macam mana? Adakah tadabburnya macam CJ kita, Coach Jamil kita, ataupun kita macam tengok My Quran Time ke? Ataupun yang bagaimana Ustaz? Pengajar Quran yang bagaimana tu? Dia bagi saya macam ni, kemampuan manusia ni berbeza. Kemampuan manusia berbeza. Ada orang yang mampu mengajar tafsir. Betul. Ada orang yang mampu mengajar tajwid dan sebagainya. Jadi saya kira dia seolah-olah Nabi sebut secara umum, ajarkan saja. Kadang-kadang walaupun kita cuma tahu satu ayat pada Al-Quran yang boleh memberi manfaat, tak salah untuk kita share cerita pada orang, ajarkan kepada orang, berkongsi maklumat. Kenapa? Hadis macam saya katakan tadi terlalu umum, dan umum itu Nabi seolah-olah nak nyatakan mesej kepada kita, wahai umatku, Quran ini untuk kamu daripada Tuhan, sebarkan dia, ajarkan dia, walaupun kamu cuma memahami satu ayat, satu konsep, satu kaedah saja pada Al-Quran. Sebab apa? Kadang-kadang satu ayat tu yang kita ajar, kita share dengan orang yang boleh memberi kesan, itu berkesan. Contoh, saya belajar dari Pak Mentua saya. Pak Mentua saya ni guru besar pencen. Tapi lepas dia pencen, dia duduk di kampung. Duduk di kampung, lepas tu mak mentua kami pun dah meninggal. Jadi aktiviti harian dia banyak baca tafsir, tadabbur. Kemudian satu hari balik kampung, dia bercerita mengenai masalah air di kampung. Biasalah masalah air. Dia kata kadang-kadang air ni anugerah Tuhan. Lepas tu dia kata alhamdulillah rumah kita ni dia seduh air bawah tanah, dia panggil boring masuk dalam tangki. Lepas tu kadang-kadang bila orang belakang tu dia kata airnya tak cukup, dia pun minta izin nak ambil air daripada tangki kita. Lepas tu dia kata abah pun berikanlah, tak ada masalah. Lepas tu bila dia tarik air tu, kadang-kadang jiran-jiran ni dia tak sedar diri sikit. Betul. Ataupun Kelantan kata tak khabar. Tak khabar. Dia sedut lebih sikit sehingga mungkin kurang belah kita. Lepas tu katanya Pak Mentua saya, ikut hati abah nak tegur ya. Tapi bila ingat balik, air bukan kita punya, dia pun baca ayat terakhir surah Al-Mulk. Saya terkejut masa tu. Allah. Dia kata ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau apa pandanganmu kalau air kamu tu jadi kering, siapa boleh datang air? Jadi bila abah ingat ayat tu, abah pun okeylah. Ini ujian Allah, biarlah orang belakang nak ambil. Mudah-mudahan bila orang belakang tu ambil, Allah tak nak beri lebih lagi air pada kita. Masa tu, walaupun saya balik kampung, biasa saya bagi kuliah di surau Pak Mentua, saya yang ajar Pak Mentua. Pada waktu itu, dia ajar saya. Itu dah kata, indahnya Nabi kata, sebaik-baik kamu belajar dan mengajarkannya, walaupun satu ayat. Dia insya-Allah berguna untuk orang lain. Allahu Akbar. Maksudnya dalam kita nak faham Al-Quran pun bukan hanya ustaz saja boleh sebut. Betul. Tentang tafsir Al-Quran. Tadi bila saya dengar tentang Pak Mentua, ayah Pak Mentua saya. Pak Mentua Ustaz sebut tentang air ni milik daripada Allah SWT, itu satu refleks yang bagus untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Baik, kita terus kepada yang seterusnya. Dalam ni juga Rasulullah sebutkan
khairun nas. Khairun nas tentang sebaik-baik manusia. Jadi apakah sebab Rasulullah SAW puji sehingga menyebutkan sebaik-baik manusia? Relatekan dengan yang baca Quran, yang belajar Quran, yang mengajar Quran. Kenapa disebutkan sebegitu, Ustaz? Sebab gini, fitrah manusia, contohlah masa kecil start sekolah tu, nak nombor 1 ke nombor akhir? Allah. Nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 itu terbaik. Betul. Jadi katakanlah ayah di rumah, ayah kata apa? Kamu kena belajar betul-betul, jadi yang terbaik, paling baik, sebaik-baik kamu adalah orang dapat nombor 1. Dia satu galakan motivasi. Jadi saya boleh katakan kenapa Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kamu ni, Nabi nak bagi galakan kepada kita untuk kita berlumba ke arah itu. Sebab kalau Nabi kata, kamu kena belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang kata, oh okey, kita bagi ke ustaz je lah. Betul. Untuk belajar dan mengajar, kita tak payah. Tapi bila Nabi sebut, sebaik-baik kamu semua macam nak ke situ. Walaupun awak bukan ustaz, bukan bidang agama, tapi satu ayat yang awak belajar dan ajarkan, dah masukkan awak ke dalam kategori sebaik-baik manusia. Saya katakan itu satu motivasi. Sebab kalau ini ada orang soalan, banyak hadis menyebutkan khairukum, sebaik-baik kamu. Tapi dalam konteks berbeza. Contoh, ada satu kes Nabi kata sebaik-baik kamu adalah orang yang berbuat baik kepada ahli keluarga isteri. Kita pun kata mana satu yang baik ni? Belajar Quran ke berakhlak dengan isteri? Lepas tu satu kes lagi, seorang lelaki Badui datang jumpa dengan Nabi, katanya Nabi ada hutang dengan dia. Lepas tu cara dia minta tu keras sikit. Dengan cara yang keras. Lepas tu sahabat Nabi macam agak defensif. Dia kata, kamu tak boleh cakap macam ni dengan Nabi. Ini Nabi. Nabi berkata, da'uhu, biarkan dia. Kenapa? Dia berhak atas kata apa hak dia ada. Lepas tu Nabi pun usahakan pulangkan hutang dia tu. Lepas tu Nabi kata, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kamu orang yang menyelesaikan hak orang dengan cara yang terbaik. Jadi kita fikirlah, sebaik-baik ni bukan nak kata yang terbaik kena mengaji Quran saja, belajar Quran. Maksudnya itu adalah satu galakan, dan kadang-kadang Nabi sebut sebaik-baik kamu, dia melihat konteks perbincangan. Contohnya, waktu tadi tu, kenapa Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang berbuat baik kepada isteri? Rupanya, saya baca-baca hadis tak sedang Sahih Ibn Hibban, disebut ada lelaki-lelaki Madinah ni masa bawa hijrah ke Madinah. Mangkali sebab wanita Madinah ni macam degil sikit. Dia kata, Rasulullah boleh tak kami nak pukul isteri kami? Allah. Nabi kata boleh. Lepas tu satu hari Nabi tidur tengah malam, bunyi orang menjerit, meraung kuat. Terkejut Nabi. Kenapa tu? Lepas tu katanya sahabat Rasulullah membenarkan suami-suami pukul isteri. Jadi dia orang pun pukul. Nabi pun nak cegah, Nabi larang. Larang tak menjadi. Nabi pun sebut, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik interaksi dengan keluarga dia. Dan akulah yang paling baik. Maksudnya, yang dikatakan sebaik-baik kamu, satu, konteksnya berbeza. Mengikut situasi. Yang kedua, dalam hadis ini, kenapa Nabi kata sebaik-baik kamu, Nabi nak beri galakan kepada kita supaya dapat nombor 1. Macam masa sekolah rendah dulu. Ataupun sekolah menengah. Allah Alam. Yang pertama konteks berbeza, dan yang keduanya disebutkan oleh Ustaz tadi, galakan motivasi untuk kita jadi nombor 1. Jadi nombor 1 di sisi Allah dengan kita belajar Al-Quran dan kita mengajarkan Al-Quran. Dan sudah semestinya tuan-puan, selepas ini kita akan belajar banyak lagi tentang apa beza tafsir dan tadabbur dan tazakur, dan bagaimana nak interaksi dengan Al-Quran itu sendiri. Dan jangan ke mana-mana, jangan berlari nak pergi ke mana-mana. Tunggu selepas ini kita bertemu kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Sebelum tu tuan-tuan, pastikan anda tekan button share, tekan button follow page kami. Kita ada di dalam pelbagai platform dalam Instagram, YouTube, Twitter, dan kita ada juga di dalam Telegram.
Baik, tadi Ustaz dah sebutkan tentang bagaimana berbezanya konteks hadis khairukum, sebaik-baik itu. Dan yang keduanya kita nak jadi yang terbaik. Galakan Betul. Rasulullah tentang untuk kita nak jadi yang terbaik bila kita belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Sekarang kita nak tahu lebih lanjut Ustaz. Apa itu beza tafsir, apa itu beza tadabbur, apa itu beza tazakur. Sebab kita ada yang follow makcik-makcik ni minat sangat Ustaz. Tengok My Quran Time, tengok Coach Jamil kita. Ada Tuan Fazrul dan sebagainya. Ada yang minat juga belajar talaki kitab tafsir Al-Munir. Semangat insyaAllah, haji-haji ni. Jadi apa bezanya tadabbur, tazakur dan tafsir itu sendiri Ustaz? Okey, tafsir ni dia aktiviti yang sangat khusus dan bukan semua mampu buat. Dia perlu apa? Kita kata ada ilmu alat yang cukup. Dia kena faham bahasa Arab. Mana kata ilmu untuk menguasai ataupun untuk mentafsir Al-Quran ni, ulama bahagikan sampai tak selesai dalam 17 bidang ilmu. Allah. Daripada 17 tu, saya boleh katakan separuh melibatkan ilmu bahasa Arab. Balaghahnya dan sebagainya. Manakala tadabbur ni dia lebih ringan. Tadabbur ni kita baca satu ayat, kita sebagai orang awam, kita baca satu ayat tapi perlu bimbingan lah. Kita tengok ayat tu, kita pun faham. Oh, Allah Ta'ala nak sampaikan apa. Masuk pencarian hidayah. Contoh saya ambil contoh mudah. Fatihah. Ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau tafsir, dia akan bincang. Alhamdu tu, alif lam apa? Lepas alhamdu tu masdar contohnya. Pujian. Pujian tu macam mana? Apa beza pujian dengan syukur? Lepas tu Rabb. Kalau tafsir bincang. Rabb ni maksud apa? Rabbal bait, Tuhan punya rumah, pemilik. Al-alamin, masa alam semesta, kullu ma siwa Allah. Selain pada Allah, semua sebagai alam. Terperinci, detail. Manakala tadabbur, bila kita baca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kita kata, oh, Allah suruh puji dia. Jadi, adakah aku ni memuji Allah selayaknya? Kita punya, oh, aku tadi makan, lepas makan dah sendawa tak sebut pun. Tak Alhamdulillah. Lepas tu keluar nak bangun berjalan, kaki okey, boleh pijak. Ada kawan kita yang kena gout ke, tak boleh pijak ke. Oh, aku ni tak bersyukur pada Allah. Kita pun kata astagfirullah. Kita pun azam. Lepas ni aku nak bersyukur pada Allah, sebut Alhamdulillah. Itu tadabbur. Maksud dia lebih mudah dan lebih itu. Lepas tu tadabbur ni pun kalau saya nak katakan, dia boleh dibantu dengan merujuk kepada terjemahan tafsir. Cuma kadang-kadang bila kita tadabbur sampai pada ayat-ayat yang kompleks, kita tak boleh nak memandai, kita kena rujuk juga kepada tafsir. Jadi mudahnya, tafsir dia lebih kompleks. Kalau saya umpamakan tafsir seperti tukang masak. Oh, tukang masak. Bukan semua orang boleh masak. Contoh saya order nasi goreng Pattaya. Tak boleh buat saya pun tak mampu nak buat. Tapi kalau kita pergi pada chefnya, sekelip mata dia boleh buat. Manakala tadabbur, dah siap masak nasi goreng Pattaya, letak atas meja, kita pun tengok, oh, bau sedap. Kita pun makan. Oh, ada rasa masinnya, oh, ada ayamnya, ada tomatonya, ada telurnya. Kita appreciate makanan yang dah disediakan. Itu tadabbur mudah. Kalau nak kata beza antara tadabbur dan juga tafsir. Dia ada level-level. Tetapi kalau tanya saya lah, kita mula dengan tadabbur dan kita kena tambah ilmu. Berazam, satu hari nanti aku pun perlu mentafsir Al-Quran. Jadi jadi satu motivasi. Bukan setakat statik dekat tadabbur. Betul. Tetapi kita pergi terus lagi. Tapi of course lah, kena tambah ilmu belajar dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan sinonimnya juga disebutkan dalam satu syair Ustaz. Dalam bulan Ramadan ni kita kena qiraatuh. Yang pertama kita baca Al-Quran. Betul. Yang seterusnya tadabbur. Iaitu kita tadabbur. Dan lagi satu kefasa yang lain iaitu tazakur. Tazakur. Apa bezanya pula? Tadi tafsir, tadabbur, dan yang ketiganya iaitu tazakur. Tazakur ni kalau ikut sebenarnya dari segi perkataan, tazakkara ni ingat. Tazakur sentiasa ingat apa kita dah tadabbur tu. Dan saya suka katakan macam ni lah, dia macam kita hafal sifir. Kita hafal sifir, kadang-kadang bila kita hafal sifir tu dia tak berapa kita ingat kalau tidak ada praktikan dalam latihan, betul. Jadi kita dah faham tadabbur dia, kita nampak lagu tu, lepas tu kita cuba ingat dan juga menghayati apa yang dah kita tadabbur tadi tu. Kita keluar, kita ingat, oh ini cerita dia, kita cuba praktik. Jadi kata faham, amal. Dia bukan setakat faham, dia perlu diamalkan. Itu setakat yang saya faham lah apa maksud tadzakur tu. Maksudnya selepas kita dah tengok ayat tu, apa yang Allah sebutkan, mention. Macam tadi Alhamdulillah. Kita letak
syukur. Syukur. Syukur amalan dia kita ucap alhamdulillah. Ucaplah. Sentiasa ingat. Alhamdulillah. Macam tu. Allahu akbar. Dan maksudnya memang gitulah, tadabbur, tafsir dan tadakkur. Mudah-mudahan kita boleh amal lah, Ustaz dan rakan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, seterusnya kita nak masuk tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita nak ikut, kita tak nak ikut diri kita sendirilah. Kita nak ikut bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran dan para sahabat. Jadi apa guideline yang diaturkan supaya kita boleh tak mandai-mandai lah. Bahasa apa Negeri Sembilan, jangan nak kau mandai-mandai. Kita tak nak mandai. Macam mana dulu Ustaz? Okey, mudahnya saya katakan macam mana. Interaksi kita dengan Al-Quran kalau ikut berdasarkan apa yang dibuat oleh Rasulullah dan juga para sahabat, dia ada dua. Dua. Mudah ni, bahasa paling mudah. Yang pertama, interaksi secara kuantiti. Kuantiti banyak. Nabi kata baca Quran. Nabi kata kedudukan syurgamu berada pada ayat terakhir yang kamu baca. Lepas tu Nabi bagi galakan, baca Quran, kamu akan beri perpahala. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, maksudnya dapat 3. Maksudnya lagi banyak kita baca Al-Quran, secara kuantitinya pahala akan berganda. Betul. Itu kita teruskan seperti biasa. Itu kuantiti. Yang kedua kualiti. Beza dia, kalau saya boleh katakan yang ekstrim. Yang kuantiti baca sebanyak mungkin. Dan ada riwayat dalam Musnad Ahmad, sahabat Nabi dan Rasulullah pun dia khatam seminggu sekali. Ada hadis. Ada hadis. Lepas tu kemudian berdasarkan hadis itu dia buat sifir. Dia panggil sifir itu, dia panggil rumus Fami Bashum. Fa refer kepada hari pertama mula dengan Al-Fatihah. Mim hari kedua mula dengan Al-Ma'idah. Fami ya. Ya mula dengan surah Yunus hari ketiga. Lepas tu Fami ba. Hari yang keempat ba tu Bani Israel surah Al-Isra. Lepas tu hari kelima Shin Bashum. Shim tu surah Asy-Syu'ara juzuk 19. Lepas tu Shum Bashum waw Was-Saffat juzuk 23. Lepas tu Mim Fami Bashum. Yang terakhir Fami Bashum. Mim tu dipanggil Mufassal. Mufassal tu surah-surah pendek. Dan dia bermula daripada surah Qaf sampai An-Nas. Ini kalau orang dalam bidang Quran ni dia tahu, kaedah dia Fami Bashum. Fatihah, Ma'idah, Yunus, Bani Israel, Was-Saffat, Mufassal ataupun mula Qaf sampai Haji. Maksudnya ada cerita sahabat Nabi ni. Dia datang ke Madinah agak lewat. Nama dia Aus bin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Lepas tu Nabi dengan kumpulan dia, Nabi buat khemah di luar Masjid Nabawi. Dan Nabi biasa keluar solat Isyak, Nabi akan masuk, jenguk, tanya khabar dan juga mengajar agama. Begitulah rutin. Sehingga satu hari lepas Isyak Nabi tak keluar, lambat. Dia pun tunggu sampai dah agak lewat malam, Nabi baru keluar, baru singgah untuk jenguk mereka. Mereka tanya, kenapa Rasulullah? Rasulullah kata apa, hari ni aku terlalu sibuk dengan berbagai urusan dan Nabi tak sempat nak habiskan silibus kuota bacaan harian. Lepas tu Nabi kata, aku cuma lapang selepas Isyak, jadi aku tak nak keluar sehingga aku selesai baca silibus harian aku tu. Lepas tu katanya Aus bin Hudzaifah, kami pun terkejut. Besoknya kami pun tanya para sahabat. Dia kata, kaifa tuhadzibuna al-Quran? Macam mana kamu bahagi-bahagi Al-Quran? Lepas tu sahabat kata, kami bahagikan 3, 5, 7, 9, 11, 13, lepas tu Mufassal. Yang saya sebutkan tadi tu, kaedah Fami Bashum. Maksudnya, interaksi pertama, kuantiti. Baca sebanyak mungkin. Khatam seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Yang kedua, ini yang lagi penting, interaksi secara kualiti. Kualiti maksud tadabbur, faham. Cuma untuk kualiti ni, dia agak kontra dengan kaedah yang berbentuk, kita kata, kuantiti. Yang tu sebanyak mungkin, tapi untuk kualiti, jangan banyak. Macam Nabi buat 5 ayat. Kenapa? Kita nak hadam betul-betul, supaya 5 ayat tu kita boleh faham. Ada kata tadabbur, tadhakkur, lepas tu kita praktik. Lepas tu yang 5 ayat ni, kalau kita tengok, yang kita kata kuantiti dan kualiti, dia bergerak seiring. Mungkin yang kuantiti khatamnya seminggu sekali. Tapi yang kualiti jangan cepat nak khatam. Mungkin lepas 5 tahun sekali khatam. Betul. Itu dah memberi perubahan pada kita. Dua-dua kena ada. Dua benda, 2 Q lah saya boleh simpulkan. 2 Q. Kualiti dan kuantiti.
Dan saya kira kualiti tu jumlah tak payah banyak sangat, sikit. Tapi dia lebih berkualiti, lebih kita feel. Kita baca Quran juga, tajwid dengan betulnya. Dan kita tadabbur juga dan tazakur. Dan lagi satu iaitu kita nak kejar kuantiti. Mungkin ada yang tengah kejar nak habiskan 10 juzuk sehari dan sebagainya kan dalam bulan Ramadan. Baik Ustaz, lepas ni kita ada banyak soalan lagi ni daripada sidang penonton kita. Dan tuan-puan, anda nak tengok lepas ni banyak yang akan dijawab oleh Ustaz, persoalan-persoalan yang akan dirongkaikan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di dalam Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Bertemu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bertemu kembali kita di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Untuk pengetahuan tuan dan puan-puan, untuk anda faham, sekarang kita dah berada dalam segmen yang ketiga Ustaz. Dan cepat, kita cepatlah masa berlalu. Tadi seronok kita belajar tentang tadabbur dan tazakur. Sekarang ni kita dah masuk kepada segmen untuk soal jawab. Ada beberapa soalan dekat sini. Saya pun excited nak baca Ustaz. Dan kita nak bahas supaya kita dapat tambah ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama, boleh Ustaz? Berdebar ni. Soalan pertama daripada Ummi Salmah. Antara excuse paling common sebab tak faham Quran adalah tak erti bahasa Arab. Macam mana tu Ustaz? Okey. Seingat saya Imam Asy-Syafi'i antara ulama yang mengatakan belajar bahasa Arab ni fardu ain. Wajib. Tetapi kadarnya tak adalah sampai kita nak jadi pakar bahasa. Betul. Paling kurang kita boleh memahami surah-surah atau bacaan solat, itu paling minimum. Paling minimum. Kemudian biasanya bila orang kata saya tak faham bahasa Arab, lepas tu saya tak baca Quran. Dia biasalah manusia ni aspek rohani dia berala kadar. Tetapi aspek fizikal, material kalau boleh nak kekal. Contohnya saya cerita pengalaman. Katalah kita jumpa dengan orang. Malam Jumaat dia baca Yasin. Tak ada masalah baca Yasin. Lepas tu kita berkata, kalau ikut sunnahnya baca surah Al-Kahfi. Dan kalau boleh awak jangan baca Yasin saja, awak kena khatam. Dia kata, okey lah Ustaz, daripada tak baca langsung. Betul. Orang lain, kawan saya ramai yang tak boleh mengaji. Saya baca juga Yasin. Dia kata, okey tak apalah, awak baca Yasin bagus. 20 tahun lalu berlalu. Jumpa balik. Dan dia masih lagi dengan Yasin dia. Jadi kita berkata, macam mana ni, cubalah berubah dah 20 tahun. Dan dia kata, tak ada masalah Ustaz, saya baca juga Yasin. Daripada kawan saya dalam tu tak boleh baca. Lepas tu kita bertukar, twist sikit. Okey, apa kata kalau awak kerja 20 tahun lepas gaji awak 3,000. Selepas 20 tahun gaji awak pun 3,000. Lepas tu bila orang tanya kenapa tak minta kenaikan gaji ataupun tukar kerja, okey lah Ustaz, daripada tak ada gaji langsung ada juga 3,000. Biasa manusia tidak akan jawab macam tu. Betul. Sebab itu melibatkan aspek material. Tapi dalam aspek rohani orang biasa berala kadar. Dan ini contoh mentaliti yang kita kena ubah lah. Kita kena ubah. Jadi belajar bahasa Arab, saya katakan satu kemestian. Tak adalah sampai kita nak boleh mahir bercakap Arab dah. Paling kurang kita boleh memahami bacaan solat kita. Betul. Fatihahnya. Dan kalau boleh jangan statik begitu. Kita kena cuba usaha untuk meningkat lagi. Dan sekarang ni, dengan perkembangan teknologi maklumat ni, sebenarnya hampir tidak ada alasan lagi kita kata tak ada masa ke ataupun tak sempat. Kadang-kadang kita tengok telefon kita, kita layan YouTube ataupun TikTok yang mengarut ni, lebih banyak masanya berbanding mungkin kalau kita gunakan masa yang sama untuk belajar asas bahasa Arab, banyak semua di luar sana. Jadi bagi saya tidak ada alasan. Betul. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita letakkan nak kena belajar Arab dulu baru boleh nak baca Quran. Betul. Kena belajar Arab dulu baru nak belajar tadabbur. Tak. Paling kurang kita belajar basic pun dah okey. Cumanya kita kena ada improve lagi kan. Inilah masalah orang-orang kita Ustaz,
Dengan material lah tak ada masalah. Ah, ah. Tapi bila sebut tentang kita nak bagi kualiti lagi, yang tadi Ustaz sebut, kuantiti lagi, yang tu yang payah, banyak alasannya. Betul. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua daripada Wan Firdaus Musa. Bulan Ramadan yang mana lebih baik, sama ada kita khatam Quran atau baca dan tadabbur? Yang ni susah sikit nak khatam dalam sebulan. Yang ni memang ramai orang duk tanya-tanya ni Ustaz. Betul. Ini Macam soalan mana tu? common. Soalan common. Saya pun biasa dapat soalan ni. Ingat 2-3 hari lepas saya di Qaryah Ramadan Kelantan, kita ada buat daurah Al-Quran. Dan bila sesi soal jawab, ini juga soalannya. Okey. Dan sebenarnya orang yang bertanya soalan ni orang yang sangat bagus. Betul. Sebab dia nak berdamping dengan Al-Quran tapi dia macam keliru. Mana satu? Saya katakan macam ni, aktiviti kita dengan Al-Quran, aktiviti seumur hidup. Betul. Tadabbur tadi tu yang kata kuantiti, pakai kaedah yang sama. Quality, quantity. Dalam bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan ni sebulan sekali dan antara sunnahnya khatam lah. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi didatangi oleh Jibril, Nabi akan buat semakan tahunan. Ini buat semakan tahunan. Dan ketika Jibril datang tu, Nabi jadi sangat pemurah, bersedekah. Masuk berdasarkan hadis tu, Ramadan khatam. Katakanlah bulan biasa, kita mungkin 6 bulan sekali khatam. Betul. Dalam bulan Ramadan, kita pulun yang kuantiti tu kita khatam. Tetapi yang tadabbur, kalau tanya saya kata kekalkan seperti bulan-bulan lain. Contoh kita kata dalam kehidupan seharian, kita dah buat jadual. Okey, lepas maghrib, kuantiti, baca setengah juzuk. Teruskan yang tu. Cuma dalam bulan Ramadan yang tu, setengah juzuk naik jadi sejuzuk. Tapi yang tadabbur ni, kita kata 5 ayat ni, yang ni kita teruskan sebelum Ramadan, dalam Ramadan dan seterusnya. Jadi kita tak tercicir. Cuma kalau kita rasa nak lebih sikit, yang 5 ayat tadi mungkin kita boleh gandakan jadi 10 ayat dan sebagainya. Dan sebenarnya, saya just nak share, tadabbur Al-Quran bersama kata-kata baca, kuantiti ni, tadabbur ni dia sangat luar biasa. Sebab yang mengubah sahabat Nabi bukan sekadar kuantiti, tetapi kualiti. Saya share, boleh ada masa lagi? Boleh. Okay. Cerita, saya ada program dakwah di Jepun. Alhamdulillah kita kutip dana dan kita dapat 3 juta lebih beli bangunan. Yang mana bangunan tu dah bertapak di Osaka sekarang, Japan Dakwah Center. Dan bangunan tu dikelola oleh kawan saya. Dia ni bekas engineer, berhenti kerja buat full time dakwah. Dan kaedah dakwah dia tadabbur. Dia tadabbur Al-Quran. Dan cara dia, universiti di Jepun ni ada setengah universiti, pelajar tahun akhir dia perkenalkan, dia letak syarat kena belajar bahasa ataupun budaya asing. Jadi kita dekat Japan Dakwah Center ni pergi ke universiti tu, tawarkan dekat bangunan kita ni, Japan Dakwah Center ni kita ada offer budaya Islam. Jadi bila pelajar-pelajar tu masuk, datang, nak kenal Islam, kawan saya tu gunakan Al-Quran. Jadi tadabbur. Okey, hari ni kita belajar Islam, budaya Islam dengan panduan daripada Al-Fatihah. Dibaca surah Al-Fatihah, lepas tu dia pun tadabbur. Ni secara kualiti. Dan ramai dah masuk Islam kerana itu. Allahu Akbar. Ini kata ni keajaiban, kita interaksi secara kualiti. Yang malang kalau saya nak katakan, kita terlalu asyik dengan tajwid, khatam-khatam, kita tak ada masa untuk interaksi secara kualiti. Kita mungkin banyak khatam Al-Quran, kita juga mungkin banyak mengumpat. Banyak buruk sangka dan akhlak buruk. Dan dia macam kata keseimbangan tu perlu ada. Dan percaya dia cakap saya, kalau kita buat interaksi secara kualiti dan kuantiti tadi tu, kualiti tu tak sekali, kita baca 5 ayat, kita reflect pada diri kita, selepas 6 bulan kita boleh rasa perbezaan dia. Contoh pelajar saya, dia ni budak Colombia masuk Islam di UAE. Dia masuk Islam sebelum masuk UAE lah. Lepas tu dalam kelas saya sembang dia, macam mana dia boleh masuk Islam? Dia kata dia tadabbur Al-Quran. Dia baca Al-Quran translation tu, faham ayat dia, setahun dia kata. Lepas tu dia masuk Islam. Cuma dia kata, lepas 6 bulan, dia kata aku dah semakin menghampiri tauhid. Dia kata aku dah tak boleh cium bau arak, aku dah tak boleh, dia kata cium bau khinzir dalam hidangan-hidangan. Dia kata selepas tahun, aku dah jadi Muslim. Cuma aku tak ucapkan syahadah. Itu kelebihan tadabbur ataupun interaksi secara kualiti yang saya sebutkan tadi. Jadi dua-dua ni balik pada soalan kita, dua-dua kena bergerak seiring. Cuma dalam bulan Ramadan, kuantiti tambah, tadabbur pun tambah sikit. Jangan kita tengok sebulan Ramadan kena tadabbur 30 juzuk. Itu menyebabkan kita resah lah. Resah.
Masya Allah. Q&Q tu sendiri daripada kualiti dan kuantiti ini menjadikan seorang manusia itu berkualiti kan. Betul. Daripada yang bukan Islam tadi saya dengar kan setahun sehingga kan dia menghampiri hidayah tauhid kepada Allah Subhanahu taala. Dahsyat Al-Quran ni kan. Betul. Masya-Allah. Pergi kepada soalan yang ketiga boleh Ustaz? Okey, sila. Soalan yang ketiga insya-Allah daripada Siti Zafira. Bagaimana jika seseorang individu itu mengajar Al-Quran namun merahsiakan, tidak menyatakan latar belakangnya dalam bidang ini? Adakah cukup dengan bacaan yang baik? Maaf sekadar bertanya. Macam mana ni pula? Dia tak ada background ustaz ataupun ustazah. Dia tak bagi tahu pun dia ustaz ataupun ustazah. Tapi bolehlah ngajar sikit-sikit orang kata. Dan dia mengajar. Macam mana? Balik kepada hadis yang di awal tadi, sepatutnya tak ada masalah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ada keinginan nak tu. Jadi mungkin kadang-kadang orang tak cerita background tu sebab mungkin pertikaian apa kelayakan anda. Betul. Apa kelayakan anda. Tapi kalau sekiranya pertikaian itu selalu diungkit, kita bimbang dia akan membunuh semangat yang kita faham pada hadis tu. Cuma dalam isu ini bagi saya kita kena ada check and balance, kena ada keseimbangan. Contoh yang mengajar jangan memandai. Dibimbangi mengajar tapi yang diajar itu benda tak betul. Lalu orang yang belajar tu boleh terosak pengetahuan dia, kefahaman dan sebagainya. Kemudian yang belajar tu pula, satu lagi saya nak pesan, penting juga untuk kita tengok background dia, latar belakang. Latar belakang tu satu. Lepas tu yang kedua, betulkah dia ni ada kelayakan. Sebab tu kita jangan belajar satu guru sahaja, kita kena ada juga belajar guru lain untuk kita cross check. Betul ke tidak apa hak disebut. Contoh, saya pengalaman yang jumpa seorang lelaki, dia lepasan agama tapi bukan bidang Al-Quran. Lepas tu dia ada buat grup halaqah dengan ada kita kata sekumpulan wanita mengajar. Lepas tu satu hari tu makcik-makcik yang belajar dengan dia ni, dia cerita pada kami lah yang bidang Quran, kami terkejut. Dia kata apa? Makcik-makcik tu baca ulaika yu'minuna bih. Nak baca macam mana ustaz? Bih ke beh? Ulaika yu'minuna bih ke yu'minuna bih? Lepas tu kawan kita ni dia kata apa? Dia kata saya belajar di Mesir. Okey. Pasal dia kata saya dengar orang Mesir baca Quran, ada yang baca yu'minu nabih, yu'minu nabih. Dua-dua boleh. Malah pula. Saya pun terkejut lah, kami terkejut. Sebenarnya tak boleh. Sebabnya kalau kita pergi pada single huruf ba, bi, bu. Jadi bi. Jadi bila jumpa dengan ha, wakaf dia kena bunyi bih lah. Yang kata yu'minu nabih tu lahjah Arab yang tidak fasih. Yang tidak fasih. Ini antara contoh. Jadi penting untuk kita yang belajar tengok apa background dia. Kadang-kadang dia tak ada background tapi bacaan dia bagus. Mungkin dia ada belajar informal. Tak ada masalah untuk kita ambil. Tetapi kita tetap nak kena ada juga check and balance, cross check. Jangan terlalu pegang, ta'assub sehingga menyebabkan apa? Mungkin kita berpegang kepada benda yang tak betul. Masya Allah. Jadi dalam kita nak belajar ni, kita perlu juga sebagai pengajar jangan nak memandai-mandai. Betul. Jangan nak memandai-mandai. Dan kita sebagai yang nak belajar, kena cek juga sah ke tak ilmu tu, dia layak ke tak untuk mengajar kita. Sebab risau, jadi tersilap pula tadi yu'minu nabih. Yang mana tak ada dalam sistem yang benar, pengajian yang benar, dia jadi salah lah. Dan kita dah berada di penghujung rancangan tuan-puan. Sekejap kan rasa. Itulah tu, rasa sekejap je bulan Ramadan ni kan. Masya Allah. Kita nak minta buah kilah. Orang Kelantan kata buah kilah. Nasihat terakhir sebelum kita nanti next ada episod yang lain dan sebagainya. Bagaimana buah kilah Ustaz? Kita dah belajar banyak tadi Q&Q, bagaimana untuk kita tazakur, tadabbur, dan nasihat Ustaz untuk saya sendiri, untuk kita semua tuan-puan yang ada dekat ni. Okey, nasihat akhir saya minta tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian buka Al-Quran surah Fatir, surah yang ke-35. Ayat 32. Ayat ni kena kepada kita semua. Orang awam kena. Untuk orang yang khusus, contoh dalam bidang tahfiz macam Ustaz Ashraf dalam bidang tahfiz, saya pun dalam bidang tahfiz, pun terkena juga mesej Allah pada ayat 32 surah Fatir. Allah kata, "Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Pilih itu kita orang Islam. Berbanding ramai manusia seluruh dunia yang tidak beragama Islam, kita dipilih untuk menganut agama Islam. Dan Allah Ta'ala pilih kita, dia berikan Al-Quran.
Walaupun kita diberikan Al-Quran, Allah kata ada 3 kategori manusia ni. Allah kata faminhum zalimun li nafsih. Ada yang menzalimi dirinya sendiri. Maksud dia apa? Tak peduli ke Quran. Muslim, lahir Muslim, sampai ke mati tak pandai baca Quran. Wal iyad billah. Kita tak mau yang ni. Yang kedua, Allah kata wa minhum muqtasid. Ada pula dalam kalangan ni Muslim yang diwariskan Al-Quran kepada mereka, ada yang pertengahan. Pertengahan ni kita kata kejap okey, kejap tak okey dengan Al-Quran. Dan saya rasa ini ramai majoriti. Kalau kita berada dalam kumpulan ini, teruskan dan tingkatkan sehingga jadi kumpulan ketiga. Allah kata, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan ada dalam kalangan mereka sabiq yang terkehadapan dengan izin Allah melakukan kebaikan, maksudnya berdamping dengan Al-Quran dan sebagainya. Dan kita harapkan supaya kita masuk dalam kumpulan yang ketiga. Ini untuk orang awam, masuk kenal Al-Quran. Kalau kita pergi ayat yang sama kepada lebih dalam kepada orang yang khusus dalam bidang Al-Quran macam Ustaz Ashraf dalam bidang tahfiz qiraat. Saya dalam bidang tahfiz dan juga tafsir. Dia pergi lebih dalam, maksudnya kita dah ada dalam bidang ilmu ini, kita dah hafal Quran contohnya. Jangan kita jadi orang yang menzalimi diri sendiri, pernah hafal, lalu kita abaikan Al-Quran. Kita kata, oh saya ada memori dulu pernah hafal Quran, sekarang dah tak ingat dah, tak mau. Ini orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua muqtasid, yang pertengahan. Saya hafal Quran dulu, tapi saya banyak lupa, ada juga yang ingat. Kalau boleh kita tak mau. Kita nak grup yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Dan kalau kita dah dalam yang golongan ketiga, kita ingat Quran, belajar, tingkatkan lagi, belajar lagi. Dan saya kira ayat ni sangat relevan untuk semua yang awam dan juga yang khusus dalam berkaitan interaksi kita dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Allahu akbar. Satu penutup yang sangat-sangat memberikan kita satu ayat viral sekarang, deep deep dalam hati kita. Untuk orang awam kita, sabiqu ilal khair, iaitu kita jadi orang yang terkehadapan dalam buat baik dan berdamping dengan Al-Quran. Dan bagi orang-orang yang mahir belajar tentang Al-Quran dan sebagainya, tambah-tambah yang hafal Quran, Quran ni boleh jadi dua kan Ustaz? Betul. Hujjatul lak ataupun hujjatul alaik. Boleh jadi kita didakwa oleh Al-Quran. Jadi Ustaz, terima kasih banyak atas ilmu hari ni. Banyak yang kita dapat, antaranya Q&Q tu. Itu kena ingat betul-betul tuan-puan. Q&Q, quality dan quantity. Ingat betul-betul. Dan insyaAllah kita boleh berjumpa next time ada program dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi tuan-puan, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Dan kita bertemu pada sesi akan datang. Dan teruskan follow kami di platform yang ada. Di My Hadis Time kita ada Instagram, kita ada YouTube kita ada Twitter, kita ada Facebook dan kita ada Telegram. Saya nak tutup, insyaAllah berjumpa lagi. Saya bagi pantun sikit, pucuk paku, ubi kayu. Bye-bye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina